Okay, bismillah. InsyaAllah sebelum kita masuk kepada modul ataupun bacaan hari ini, tahsin hari ini, kita cuba ini baliklah. Kita cuba recall balik sikit hukum tajwid yang dah kita ambil kan. Okay, baru ni kita dah ambil makhraj al-hal. Makhraj yang berada dekat kerongkong kita. Ada berapa huruf semua? 6. Okay, 6 huruf. 6 huruf tu ada 3 tempat keluar. Okay, 6 huruf ni 3 makhraj khusus. Yang pertama iaitu pangkal kerongkong, hamzah ha, kemudian tengah kerongkong, ain dengan ha pedas, kan? Kemudian tekak ujung belah atas. Ujung kerongkong. Apa dia? Huruf apa? Huruf Gon ghain. dan kho. Ghain dengan kha. Okey, betul. Kemudian seterusnya kita dah ambil juga makhraj lisan. Betul tak? Ada beberapa kita dah ambil makhraj lisan, antaranya yang dah kita ambil iaitu huruf qaf, kan? Huruf qaf. Dekat mana makhraj qaf? Pangkal lidah sentuh. Okey, sebelum tu dekat lisan ada berapa makhraj khusus semua dekat lisan. Dekat lisan huruf-huruf yang keluar daripada lisan ada 18 huruf semua sekali, kan? Okey. 18 huruf tu berapa makhraj khusus? 18 huruf 10 makhraj 10 makhraj khusus. 10 makhraj khusus. Kan? 18 huruf 10 makhraj khusus. Yang pertama kita sebut dengan pangkal apa nama? Qoka. Kan? Tekak pangkal lidah, kan? Pangkal lidah lelangit lembut, kan? Huruf qaf. Huruf qaf pangkal lidah lelangit lembut. Kemudian kalau huruf kaf yang kedua, pangkal lidah permulaan lelangit keras. Okey. Kemudian yang berada di tengah lidah, tengah lelangit. Tengah lidah plus lelangit keras kita. Ada 3 huruf. Apa? Jaisyun. Jim ya dan huruf shin. Kemudian yang hari ini yang keempat kita ambil makhraj huruf dot. Siapa tahu dekat mana makhraj dot ni? Huruf dot dekat mana makhraj dia? Tepi lidah. Tepi lidah kita. Huruf dot ni kita sebut dengan makhraj dia secara spesifik dia lah, kan? Tepi lidah. Kemudian apa lagi? Tepi lidah kiri ataupun kanan. Tepi lidah kiri tepi atau kanan. Sentuh apa? Gigi geraham atas. Okey, sentuh, ditekan ke gigi geraham atas. Kita tekan ke Gigi geraham atas. okey, gigi geraham. Atas. Boleh? Ni huruf dot lah makhraj dia. Tepi lidah kiri atau kanan ditekan ke gigi geraham atas. Boleh? So hari ni kita ambil makhraj dot dulu. Okey. Untuk lidah makhraj yang keempat iaitu huruf dot. Tepi lidah kiri atau kanan kita tekan ke gigi geraham atas. Okey, kemudian hari ini kita ambil sedikit sifat huruf. Baru ni kita dah ambil sifat yang berlawanan dari segi aliran suara ada 3, kan? Ada 3 dari segi aliran suara. Apa saja? Yang pertama ada syiddah, kemudian ada tawassud dan rakhawah. Syiddah, rakhawah, tawassud. Kan? Ada 3. Kemudian yang seterusnya kita ambil juga apa? Istifal. Istifal dengan lawan dia apa? Istifal? Istifal nipis, isti'la. Huruf yang tebal, kan? Isti'la pangkal lidah terangkat, istifal dia mendatar je. Kemudian kita ambil juga dari huruf sifat hams, kan? Sifat hams lawan dia apa? Jahar. Okey, kalau hams ni nafas yang apa? Berlepas ataupun kita sebut dengan berangin. Kalau jahrun tak berangin.
Tertahan dari segi aliran suara. Apa nama? Jahrun ni tak berangin. Kalau hams berangin kan? Jahrun tak berangin macam huruf jim. Sifat dia jahrun lah. Okey. Seterusnya untuk hari ni kita ambil izlaq. Apa makna izlaq? Siapa tahu izlaq? Izlaq ni mudah. Huruf-huruf yang mudah disebut. Izlaq ni mudah. Huruf-huruf yang senang disebut. Berapa huruf yang senang disebut? Fa, ra, mim, nun, lam. Lepas tu? Fa, ra, mim, nun, lam, ba. Fa, ra, min, lubbin. Ada 6 huruf. Ada 8 huruf. Fa, sana. Okey, izlaq maksud dia apa tadi? Senang dia dekat dengan bibir mulut kita, dekat dengan kita punya bibir, dekat. Jadi dia huruf-huruf farra min lubbin. Farra min lubbin. Ada farra min lubbin. Ada 6 lah, ada 6 semua sekali. Farra min lubbin. Ada berapa? Ada 6. Tu huruf-huruf yang apa? Yang senang disebut. Disebut dengan izlaq. Izlaq. Kalau bahasa Arab dia kita tulis dengan macam ni. Tulisan dia izlaq. Apa makna izlaq? Huruf yang ringan ataupun mudah. Kita sebut. Okey, mudah ni bagi siapa? Bagi orang Arab. Orang Arab yang menetapkan. Mudah tak mudahnya kan? Ni ukuran mereka lah, bukan ukuran bagi kita. Mungkin bagi kita ada huruf-huruf yang senang lagi kita sebut kan? Selain farra min lubbin. Kan? Huruf ya pun senang bagi kita nak sebut, tapi tak masuk. Contohlah kan? Tapi ini ukuran dia bagi orang Arab. Boleh? Kemudian lawan dia apa? Izlaq lawan dia ismat. Ismat ni susah. Susah bagi siapa? Bagi ukuran orang Arab lah. Selain yang 6 lah. Selain 6 huruf izlaq. Boleh? So baki dia ada berapa? Baki dia ada 22. Ismat ada 22. Izlaq ada 6. Boleh? Jelas tak? Izlaq ada 6. Ismat ada 22. So ismat ni selain daripada huruf izlaq iaitu ismat. Jelas? Okey. So ukuran dia senang ataupun mudah bagi orang Arab lah. Orang Arab menetapkan. Okey. Bagi mereka huruf-huruf yang senang ni farra min lubbin. Farra mim nun lamba. Tu dia. Boleh? Okay. Alhamdulillah. Seterusnya terus kepada inilah. Kita masuk sikit modul hari ini. InsyaAllah saya share dulu. Ada apa-apa nak tanya tak? Jelas tak untuk nota tadi? Okey, alhamdulillah. Ulang kaji balik kan? Okey, hari ini hari yang hari yang ke berapa kita? 7 dah. Okey, insya-Allah. Okey, saya baca dulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sorry, tadi kita dah ni kan. Terus ni lah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal'adiyati dhabha. فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود
وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. Okay, Alhamdulillah, kita tengok sikit-sikit lah. Okay. So yang pertama kita tengok ayat 1 sampai ayat 3 dulu insyaAllah. Okay, bismillah. Wal-adiyati. Huruf waw. Makhraj waw seperti mana kita dah maklum. Waw ni menggunakan dua bibir. Gunakan dua bibir. Nipis. Wa. Wal-a. Masuk ke alif lam ni kita sebut dengan alif lam syam. Alif lam qamari. Qamari. Sorry, bukan syamsi ya. Alif lam qamari ataupun izhar qamari. Jelaskan sifat lam. Makhraj lam dekat mana? Hujung tepi lidah, gusi atas. Wal. Lam dia huruf izlaq ke huruf ismat tadi? Lam huruf apa? Okey, huruf izlaq tadi kita belajar kan? Bagi ukuran orang Arab, lam ni huruf yang senang. Wal. So jaga sifat dia mengalir sikit. Maksudnya kita kena alirkan sikit suara kemudian stop. Wal. Tu suara pertengahan lah disebut dengan tawassut. Boleh? Mengalir sikit tahan. Wal. Terus stop. Wal. Jangan sampai tertawallut terlantun. Wala. Tu tawallut lah tu. Wala tak nak. Wal-a. Ain tengah kerongkong. Makhraj al-halkum. Kan? Makhraj kerongkong. Al-halq. Dia tengah kerongkong. Kat sini ada huruf mad. Huruf mad dua harakat mad asli. Alif sebelumnya berbaris di atas. So dua harakat. Wal-adiyah. Huruf dal. Belakang ujung lidah gusi. Belakang ujung lidah kita sentuh ke mana? Siapa ingat? Bawah gigi saja. Belakang ujung lidah kita sentuh ke belakang ujung lidah. Bukan belakang ujung lidah tu roh. Kita punya ujung lidah kita sentuh belakang pangkal gigi atas. Boleh? Bukan belakang ujung lidah, tapi ujung lidah kita sentuh belakang pangkal gigi atas. Data dengan po. Boleh? Kalau ujung lidah belakang pangkal gigi bawah yang Kak Mala sebut tu huruf sin. Sin, zai dengan sod. Yang tu. Okey? Yang dal ujung lidah kita sentuh belakang pangkal gigi atas. Wal-adiyah. Okey, ya tengah lidah kita angkat ke lelangit keras. Ya. Tapi ada ruang lah antara lidah dengan lelangit. Wal-adiyah. Dua harakat mad asli. Huruf ta sama macam dal. Kemudian kita berpindah kepada huruf ta ni. Dia ada sifat hams kan? Tapi ketika berbaris tak perlulah kita over angin. Macam mana? T tak perlu. Just dekat baris tu dah ada angin dah. Wal-adiyati. Cukup. T bukan T. Boleh? Wal-adiyati. Huruf dhad. Dekat mana tadi makhraj dhad? Huruf dhad. Dekat mana makhraj dia tadi? Tepi lidah kita. Tepi lidah. Sentuh gigi geraham. Kiri ataupun kanan. Yes. Tepi lidah. Kita sebut dengan tepi lidah. Sentuh gigi geraham. Kiri ataupun kanan. Secara ringkas dia. Secara ringkas dia tepi lidah. Sentuh gigi geraham. Kiri ataupun kanan. Boleh? Makhraj dhad. Dhabha. Kemudian dhad ni huruf isti'la yang itbaq. Dia tebal terkepung. Tebal tertutup. Boleh? Kemudian dekat huruf ba ni ada sifat apa?
Qalqalah apa kat sini? Oh, Qalqalah sughra ke kubra? sughra. Qalqalah sughra ke kubra? Sughra. Sughra. Tengah-tengah sughra lah dia, kan? Qalqalah sughra. Qalqalah sughra. Okey, qalqalah sughra. So lantunkan dengan ringan je. Dhabah. Ni kat sini mad apa? Ni dua. Setiap dua baris atas, bila kita waqaf baca dengan satu baris, panjangkan dengan kadar 2 harkat. Iya betul Ibu. Man aiwal. Man aiwal. Dhabah. Hari ni banyak jumpa mad aiwal lah kita. Kan? Falmu. Ayat yang kedua. Fa. Perut bibir bawah, hujung gigi kacip atas. Fa, ada angin. Fa. Masuk ke alif lam. Alif lam qamari. Jelaskan sifat lam tawassut, mengalir sikit. Falmu. Mu 2 harkat mak asli. Mim makhraj dia bibir, muncungkan mu. Kemudian mu 1 harkat, masuk ke waw, waw yang mati sebelumnya pada depan, so mak asli. Panjangkan 2 harkat lah. Falmu, mu, iya. Ro nipis ya. Ro baca dengan keadaan nipis. Ri. Falmuriya. Ya 2 harkat mak asli. Falmuriyati qa. Makhraj qaf. Pangkal lidah. Lelangit lembut. Qa. Falmuriyati qadha. Sini qalqalah sughra sama macam tadi. Qadha. Mad ai. Mad apa ni? Mad aiwad. Berapa harkat mad aiwad? 2. Okey, 2 harkat mad aiwad. Qadha. Ayat yang ketiga. Falmughi. Sama macam tadi. Mula-mula dengan fal. Kan? Fa. Perut bibir bawah, hujung gigi kacip atas. Masuk kepada lam. Jaga sifat lam. Tawassut sifat dia. Mengalir sikit. Falmughi. Mim 1 harkat. Kemudian ghi. Gho. Ghi. Dari bawah pastikan vokal ai. Gho. Ghi. Falmughira. Kat sini gon. Tekak ujung belah atas lah. Kan? Jadi sini 2 harkat mak asli. Falmughirati. Ro 2 harkat. Mak asli juga. Ro tafkhim ke tarkik kat sini? Tebal ke nipis? Tafkhim. Tafkhim tebal. Falmughirati. Huruf ta. Bukan ta. Ta nipis. Ta dia huruf istifal. Falmughirati. 1 harkat dekat T. Huruf sad. Su. Subha. Sad. Makhraj dia ujung lidah belakang pangkal gigi bawah. Ada sifat tunggal dekat sad iaitu sofir. Apa tu sofir? Desiran. Subha. Subha. Boleh. Sini qalqalah sughra. Subha. Ni mad aiwad. 2 harkat. Subha. Falmughirati subha. Ayat 4 hingga ayat 6. Fa'asarna bihi naqa'a. Fa'a. Okey, fa'a. Jaga imbangan harkat lah kat sini. Fa 1 harkat. Kemudian fa'asaru. Tadi huruf ta kita tak sebut lagi makhraj dia. Ta ujung lidah keluar sikit. Sentuh ujung gigi kacip atas. Fa'asarna. Ro yang mati sebelumnya baris atas. Kena jaga sifat 3T. Apa je 3T? Tafkhim. Lagi? Tahrim. Tahrim? Ya ke tahrim? Tahrim mengharamkan. Okey. So kat sini kita sebut dengan tafkhim yang pertama. T yang pertama. Kemudian takrir, getaran. Takrir lah masuk Kak Mala tadi. Takrir, getaran. Kemudian yang ketiga tawassut, sifat ro. Okey, tafkhim sebab ro mati sebelumnya baris atas tu tebal lah dia.
Fa'asa, sa nipis, ro tebal. Fa'asarna, nun nipis balik. Nun ujung lidah, gusi hadapan. Na. Fa'asarna, nun tadi kita ambil sifat izlaq kan? So dia huruf yang senang. Izlaq. Mudah bagi ukuran orang Arab. So dia izlaq. Fa'asarna bihi. Okey, ba. Rapatkan kedua bibir. Bi. Dia bagaian bibir kita yang basah lah huruf ba ni. Ba, bi. Bi. Gerakkan bibir ke bawah. Fa'asarna bihi. Ni kita sebut dengan mat silah qasirah. Dua harkat. Ha bulat ni. Ha dhamirah. Ha bulat. Kalau dia baris bawah, mesti dia ya kecil kan? Sebelum dan selepas ha ni mesti huruf yang berbaris. Itu syarat dia lah. Kalau depan dia huruf hamzah, maksilah tawilah. Tapi kalau depan dia bukan hamzah, qasirah, dua harkat. Naqa'a. Huruf qa melantun. Naqu. Dia campuran baris. Baris apa? Antara baris atas dengan baris depan. So bunyi naqu. Naqa'a. Kat sini mad iwad dua harkat. Seterusnya ayat yang ke-5. Fawasatna. Okey, jaga imbangan harkat juga kat sini. Fawasa sin. Tadi kita tak ambil lagi makhraj sin. Ujung lidah belakang pangkal gigi bawah. Fawasa. Sa nipis. Fawasatu. Huruf ta. Huruf ta huruf tebal. Kemudian dia mati. Kan? Dekat tengah-tengah kalimah. Jadi dia qalqalah sughra. So bunyi dia fawasatu. Fawasatu. Sin nipis, ta baru tebal. Kemudian lantunkan dengan suara lah. Jangan bunyi hamzah fawasatu. Yang tu tak nak. Fawasatu sa fawasatuna. Okey, nun satu harkat. Fawasatuna bihi. Sama macam tadi ni. Maksilah qasirah dua harkat. Jam'a. Jim tengah lidah. Lelangit keras. Ja. Jangan berangin, jangan bunyi ja. Tak nak. Ja. Ja. Mim mati. Satu kali unnah. Naik ke hidung. Jam'a. Okey, dua harkat. Man. Aiwad. Seterusnya ayat yang ke-6. Innal insana. Okey, hamzah satu harkat masuk ke nun. Nun sadu wajibul gunnah. Apa nama dia? Wajibul gunnah. Okey, so wajibul gunnah ni wajib dengung. Berapa harkat? Dua harkat. Okey, wajibul gunnah dua harkat. Setiap nun sadu, mim sadu mesti kena dua harkat. Boleh? Dua harkat apa? Gunnah. Dengung. Wajibul gunnah. Innal lam. Alif lam qamari. So kita jelaskan sifat lam tawassut mengalis sikit. Innal insana. Okey? Kemudian kat sini nun mati jumpa sin. Kita sebut dengan hukum ikhfa. Ikhfa hakiki. Ya betul. Ikhfa hakiki. Dua harkat juga. Cuma bunyi nun ni bunyi samar lah. Kalau tadi jelas. Dekat makhraj dia. Kalau ni bunyi samar. Innal insana. Sin dua harkat masli. Dekat nun ada juga gunnah satu. Nun yang berbaris. Nun yang berbaris dia angkos lah. Dia tak sampai satu harkat pun. Sikit je rasa juga ke hidung. Bunyi. Insana. Naik juga ke hidung. Nah. Innal insana. So dia tak sampai satu harkat. Tapi kita rasa juga ke hidung. Sifat Angkos tu apa Ustaz? Angkos ni paling sikit. Paling sikit dia punya gunnah. Kalau yang pertama tu. Kan pertama tu martabat yang kita sebut dengan akmal. Yang kamil tu? Yang kamil yang kedua. Kamil tu peringkat yang macam mana Ibu? Kamil yang kedua, angkos yang ketiga. Angkos yang keempat, naqisah yang ketiga. Tu martabat dengung lah, ada 4 martabat dengung. Sebab dah tanya saya sebut je lah.
Kan? Yang pertama martabat dengung nun sadu. Kalau nun sadu, mim sadu itu yang martabat yang pertama. Apa yang pertama? Akmal. Paling Akmal. sempurna. Yang kedua, nun yang sunyi daripada tanda ataupun mim yang sunyi daripada tanda. Dia 2 harakat juga tapi martabat yang kedua kamilah. Maksud dia bunyi nun ataupun bunyi mim tu tak jelas, samar. Boleh? Kalau martabat yang pertama jelas dekat makhraj dia nun dan mim. Inna, lamma. Tapi kalau martabat yang kedua kamilah, dia bunyi dia samar. Dia sunyi daripada tanda lah. Kemudian yang ketiga ada tanda sukun. Mim dan nun yang ada tanda sukun disebut dengan martabat naqisah. Dia kurang lah. Gunnah dia kurang. Kurang tu berapa banyak? 1 harakat. Kemudian martabat yang keempat nun dan mim yang berbaris. Boleh? Itu disebut dengan angkos. Ada juga sifat gunnah tapi sikit je. Tak sampai 1 harakat pun. Boleh? Na, ma, rasa juga kat hidung. Jelas? Jelas. Okey. So, li rabbihi lam hujung tepi lidah kursi atas, ra tebal balik atas. Kan? Ra tebal kemudian dia juga ada sifat takrir. Li rabbi ba. Tahan suara. Sifat ba ni syiddah, tertahan dari segi suara. Li rabbihi ni maksilah qasirah lakanud. Okey, kat sini mad arili sukun 246 ambil 4 harakat. Kemudian dekat dal ni qalqalah apa? Lakanud. Qalqalah kubra. Boleh? Kubra sebab dia di akhir kan? Di akhir kalimah. So kita sebut dengan kubra. Boleh? Kalau sughra tengah-tengah kan? Kalau kubra di akhir tempat waqaf. Okey, kubra. Qalqalah kubra. Okey. Innal insana li rabbihi lakanud. Okey, alhamdulillah. Ayat yang ke-7. Wa innahu ala dzalika lasyahid. Okey. Wa innahu. Kat sini ada hukum nun sadu wajibul gunnah 2 harakat dengung. Wa innahu. Sini maksilah qasirah ke tawilah ni? Qasirah 2 harakat juga. Wa innahu ala lam berapa harakat? 2 harakat juga mak asli. Zalika setiap yang 2 jaga imbanganlah. Keluar sikit ujung lidah. Sama macam huruf ta. 2 harakat juga kat sini huruf mad. Zalika lasya. Jaga imbangan harakat kat sini. Zalika lasyahid. Okey, shin. Shin tengah lidah lelangit keras. Sya. Lasya. Huruf ha bulat pangkal kerongkong. Kat sini bila kita waqaf jadi ma'adili sukun 246 ambil 4 lasyahid. Dekat ujung ni qalqalah kubra. So kena melantun. Yang melantun suara jangan sampai bunyi hamzah. La syahid tak nak. La syahid. Boleh? Okey, seterusnya ayat yang ke-8. Wa innahu. Sini pun sama, wajibul gunnah 2 harakat. Wa innahu. Ni 2 harakat maksilah bi. Ha pedas tengah kerongkong. Seterusnya huruf ba jaga sifat syiddah, tertahan dari segi suara. Lihub bil. Hub jangan lihum tu mengalir tak nak. Lihub bil. Okey, sini jaga sifat tawassut dekat lam. Khairi. Kha tebal. Istiqlaq yang infitah. Kha istiqlaq tebal ke infitah? Tebal. Infitah. Yes, dia istiqlaq tapi infitah. Dia tak
tertutup. Bunyi dia tak tertutup, tapi dia terbuka. Kha, khairi, khairi. Kat sini ya lin. Kita sebut dengan huruf lin. Ya yang mati sebelumnya baris di atas. So jaga sifat lin. Okey, jaga sifat lin. Khairi. Khairi la syadid. Ni sama. La sya. Shin tengah lidah dia ada sifat tunggal lah. Kan shin ni sifat tunggal dia tafashi. Hemburan suara yang ada kat dalam mulut kita. Sya. Sya. La sya. La syadid. Ma'aril sukun dekat dal ni qalqalah kubra. Ayat yang ke-9. Asala, asala. Okey. Hamzah satu harkat, fa satu harkat, dekat lam dua harkat. Asli. Asala dua. Asala ya. Okey, jaga imbangan harkat sini. Asala ya'la. Okey, ya tengah lidah, ain lunak. Sifat ain tawassut, mengalir sikit. Ya, ya'lamu. Okey, mim muncungkan mulut. Muncungkan mulut sebab apa? Untuk raikan baris depan. Makhraj dia dekat mana? Bibir. Keluarkan dari bibir, kemudian muncungkan mulut untuk raikan baris depan. Ya'lamu idza. Da dua harkat. Ni pun sama, ada ain. Ya'lamu idza bu'athira. Okey? Ni tawassut juga ain. Saya keluarkan sikit ujung lidah. Ra baris atas. Tafkhim tebal. Bu'athira ma dua harkat ma asli. Fil qubur. Okey. Fil. Kat sini fa ni kalau kita baca ma fi kan. Kalau kita berhenti kat sini baru panjang, tapi kalau sambung masuk terus ke huruf lam. So pendek je lah. Ma fil. Jaga sifat tawassut dekat lam. Fil qaf tebal. Istilah yang infitah. Fil qubur. Ra ni 3T lah. Kat sini ma'aril sukun 4 harkat. Kemudian 3T. Tafkhim, tawassut dan juga takrir. Sebab apa? Tafkhim kat sini. Bila ra mati, kita tengok huruf sebelum dia. Huruf mati juga tengok sebelah dia pula. Huruf yang berbaris depan ataupun baris atas mesti tebal. Okey? Ayat yang ke-10. Wa hussi. Wa hussila. Wa hussila. Kat sini sad tebal. Sad sifat dia rakhawah. Lagi? Istilah yang itbaq ke infitah? Sad. Itbaq. Betul Kak Su? Itbaq. Dia bunyi kepung. Bunyi penuh. Wa hussi. Wa hussi lama. Mim dua harkat. Fi nipis. Masuk ke sad. Ni alif lam syamsi. Terus masukkan ke sad. Fil su. Fi nipis sad tebal. Fil sudur. Okey. Sini 4 harkat ma'arid. Dekat ra ni 3T juga. Tafkhim, tawassut dan takrir. Ayat yang last sekali. Inna rabbahum bihim. Ni ada hukum apa ni? Wajibul gunnah 2 harkat. Okey? Inna ra tebal. Masuk ke ba ni tahan suara syiddah. Inna rabbahum biha. Tonjolkan baik-baik dari pangkal kerongkong. Jangan bunyi khafa. Macam mana bunyi khafa? Tersembunyi. Rabbahum fi. Tak nak. Rabbahu. Hum bi. Rabbahum bihim. Mim jumpa ba. Kita sebut dengan ikhfa apa? Ikhfa syafawi. Yang ni hukum mim lah. Ikhfa syafawi. So 2 harkat dengar. Rabbahum bihim ya. Ni mim ada tanda sukun. Yang ni izhar syafawi. 1 kali unnah. Ni martabat yang ketiga. Naqisah. Kalau mim jumpa ba ni martabat yang kedua. Kamilah. Boleh? Sunyi daripada tanda kan? Yang mim ni yang ketiga
izhar syafawi ada sanda sukun dekat mim, so martabat yang ketiga. Nah, qisah satu kali gunnah. Yauma idzillah. Ya waw mati sebelumnya baris yauma. Ni lin lah, jaga sifat lin dan rakhawah dekat waw. Yauma idzillah. Tanwin jumpa lam. Idgham apa ni? Idgham bila gun. لا قلنا Okey, idgham bila gunnah. Okey, idgham bila gunnah kena masuk tanpa dengung. Zilla, zilla, lam tawassut mengalir sikit. Zilla khabir. Okey, bila ya mati kita tak payah tengok baris lah. Bila ya mati terus nipis karo. Soro 3 T juga, tapi T yang kat sini kita sebut dengan bukan tafkhim lah, tarqiq, nipis. Betul Kak Su. Tarqiq nipis T yang pertama tarqiq, yang kedua takrir dan yang ketiga tawassut. La khabir. Okey, lagi sekali. Inna rabbahum bihim yawma idzil la khabir. Okey, alhamdulillah.